Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna 'ilma. Amma ba'd. Sambungan kita baca malam ni ayat 38. Minggu lepas kita baca tafsiran tu sebab ayat ni ada kaitan dengan ayat selepasnya. Jadi terpaksa kita ambil balik ayat 38. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. Dan mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sumpah yang sesungguh-sungguhnya. Mereka berkata Allah Ta'ala tidak membangkitkan, yakni menghidupkan orang yang mati. Bala wa'dan alaihi haqqa. Bahkan kebangkitan daripada kematian adalah suatu janji yang benar. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Liyubayyina lahumul ladzi yakhtalifuna fih. Untuk Allah jelaskan kepada mereka, yakni kepada orang yang tidak meyakini adanya kebangkitan, bahawa perkara yang mereka perselisihkan padanya itu adalah benar. Dan untuk dia
agar mengetahuilah orang-orang kafir bahawasanya mereka itu adalah golongan yang dusta, yang tidak benar. Innama qauluna lisyai', bahawa sesungguhnya adalah perkataan kami bagi sesuatu apabila kami mahukannya untuk melakukannya, lalu kami berkata kepadanya kun fayakun, jadi maka jadilah perkara itu. Walladzina hajaru fillahi min ba'di ma zulimu, dan orang-orang yang berhijrah kerana Allah selepas mana mereka itu dizalimi, lanubawwi annahum fid dunya hasanah, akan kami tempatkan mereka, beri kedudukan kepada mereka di dunia dalam keadaan yang baik. Wala ajrul akhirati akbar, dan ganjaran pahala di akhirat itu yang lebih besar. Lau kanu ya'lamun, kalau mereka itu mengetahuinya. Mereka adalah orang-orang yang sabar dan bertawakal kepada Tuhan mereka. Sambungan daripada golongan yang telah ditetapkan oleh Allah mendapat kesesatan disebabkan mereka memilih untuk sesat. Mereka bersumpah dengan jahda aimanihim, dengan sumpah yang sungguh-sungguh, bahawa tidak berlaku kehidupan selepas kematian. Orang yang mati akan terus mati. Tetapi Allah Ta'ala menetapkan bahawa kehidupan selepas kematian adalah suatu janji yang benar, berdasarkan kepada banyak bukti yang boleh dilihat oleh manusia dan boleh difikirkan dengan akal manusia, tentang sesuatu yang hidup kemudian mati, atau sesuatu yang mati kemudian hidup. Bagaimana Allah Ta'ala yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy, mengeluarkan hidup daripada benda yang mati dan boleh mengeluarkan benda yang mati daripada benda yang hidup. Seperti mana Allah Ta'ala mengeluarkan daripada ayam yang hidup keluarnya telur ayam yang mati, daripada telur ayam menetas anak ayam yang hidup. Untuk menghidupkan manusia telah mati adalah sangat mudah bagi Allah. Ianya sangat mudah bagi Allah. Bahkan kalau dibuat perbandingan antara al-i'adah, kembali hidup selepas mati, berbanding dengan al-ijad, mewujudkan makhluk yang asalnya tiada, maka i'adah, mengembalikan yang mati kepada hidup, lebih mudah. Wa min ayatihi an taquma as-samaa'u wal ardu bi amrihi thumma idza da'akum da'watan min al-ardi idza antum takhrujun wa lahu man fis samawati wal ardi kullun lahu qanitun wa huwa alladhi yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu, dan dialah Allah yang memulakan penciptaan makhluk, kemudian dia mengembalikan makhluk itu hidup selepas mati. Adapun yu'iduhu, untuk Allah Ta'ala kembalikan makhluk yang mati itu hidup, wa huwa ahwanu alaihi, adalah perkara itu sangat ahwan, sangat aisar, sangat ashal, mudah, senang bagi Allah. Adalah perkara itu sangat mudah bagi Allah. Baik, apakah hikmah diwujudkan kehidupan selepas kematian? Kerana di sana dapat dijelaskan kepada mereka allazi yakhtalifuna fihi, perkara yang mereka bertelingkah, perkara yang mereka berselisih semasa di dunia. Iaitu dijelaskan kepada manusia perkara yang benar dalam hal yang mereka berselisih padanya, dan ditegakkan keadilan yang mutlak, dibezakan antara al-khabith min at-tayyib, yang buruk daripada yang baik, untuk dipisahkan at-ta'i' min al-'asi, yang taat berbanding yang derhaka, al-zalim min al-mazlum, untuk dipisahkan antara yang zalim dengan pihak yang dizalimi. Lalu dia wa yajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna, dan Allah Ta'ala memberi balasan kepada orang yang melakukan keburukan dengan sebab amalan yang mereka lakukan, dan memberi balasan kepada orang yang elok amalannya dengan balasan yang elok, yang baik. Jadi wujudnya kehidupan selepas kematian untuk dijelaskan kepada manusia perkara yang dahulu mereka berselisih padanya. Yang mana satukah yang baik, yang mana satukah yang buruk, yang mana satukah yang batil, yang mana satukah yang benar.
Dan juga yang kedua, waliya'lamal ladzina kafaru, agar orang-orang kafir mengetahui, tahu dengan ilmal yakin, dengan ilmu yang meyakinkan, dengan pengetahuan yang meyakinkan, bahawasanya mereka itu adalah kadzibin, orang-orang yang berdusta, orang-orang yang tidak benar, pada fi aimanihim wa aqwalihim, pada sumpah-sumpah mereka dan perkataan mereka. Di mana dahulu mereka pernah bersumpah, illa yab'atsullahu man yamut, dalam sumpah mereka berkata Allah Ta'ala tidak membangkitkan, menghidupkan kembali orang yang telah mati. Maka di akhirat nanti apabila dilihat orang yang sudah mati hidup kembali, maka segala sumpah mereka itu terbatal begitu sahaja, dan perkataan mereka adalah tidak benar, dan mereka adalah golongan yang kadzib, yang dusta. Bahkan malaikat Zabaniyah yang menjaga neraka akan berkata kepada mereka, seperti yang diceritakan dalam surah At-Tur, di awal surah At-Tur, hadhihin narul lati kuntum biha tukadzibun, inilah dia api neraka yang adalah dahulu kamu dustakannya. Ditanya kepada mereka, afasihrun hadza am antum la tumsirun, adakah ini perkara yang sihir? Adakah neraka yang kamu lihat ini masih kamu tuduh ia sebagai sihir, ataupun kamu tidak melihatnya? Maka islauha, masuklah kamu ke dalamnya, fasbiru aw la tasbiru, sama ada kamu mampu bersabar dengan azab neraka yang dahsyat dan panas ini, ataupun kamu tidak bersabar, sawaun alaikum, sama sahaja bagi kamu, kerana innama tujzauna ma kuntum ta'malun, kamu diberi balasan dengan apa yang telah kamu kerjakan. Jadi ini hikmah wujudnya al-ba'tsu ba'dal mauti, kebangkitan selepas kematian, supaya perkara yang manusia perselisihkan di dunia akan dijelaskan oleh Allah. Tetapi ketika itu yang menyesal tidak ada guna lagi penyesalannya. Kalau nak menyesal, orang kata menyesal dahulu pendapatan, menyesal kemudian tiada gunanya. Innama qauluna li syai'in idza aradnahu, bahawa sesungguhnya yang menjadi qaul, perkataan kami bagi sesuatu, iaitu idza aradna syai'an, apabila kami menghendaki sesuatu, sama ada kami ini bagi pihak Allah Ta'ala apabila dia menghendaki sesuatu minal khalqi wal i'adati wal ba'thi lil amwati wal ma'adi, sama ada dalam bentuk dia mahu menciptakan, mahu mengembalikan hidup makhluk yang telah mati, mahu membangkitkan orang yang sudah mati, mengembalikan mereka yakni ke alam akhirat, maka perkara itu akan sempurna dengan hanya marratan wahidah, sekali sahaja. Seperti dalam ayat surah Ar-Rum telah dibacakan tadi, wa min ayatihi an taqumas samaa'u wal ardu bi amrih thumma idza da'akum da'watan. Di antara tanda kekuasaan Allah, dia menjadikan tertegaknya langit dan bumi, wujudnya langit dan bumi ini dengan perintahnya. Kemudian apabila Allah Ta'ala menyuruh, memanggil mereka, yakni untuk bangkit selepas kematian, untuk hidup di alam akhirat dengan suatu dakwah, satu panggilan, bukannya dengan da'wataini, bukan dengan dua panggilan. Thumma idza da'akum da'watan, dengan satu panggilan. Thumma idza antum takhrujun, kemudian tiba-tiba kamu keluar, yakni keluar daripada kubur. Berlaku dengan hanya marrah wahidah, dengan sekali sahaja. Maka berlakulah fayakunu kama yasha'ullah, berlakulah apa yang Allah Ta'ala kehendaki, tanpa duna ina wala taraddud, tanpa ada kepayahan, kesusahan, tanpa ada teragak-agak, wala but'in wala takalluf, tidak ada kelambatan, tidak lambat, dan tidak ada beban kepayahan bagi Allah. Seperti yang Allah Ta'ala firmankan dalam ayat lain, wa ma amruna illa wahidatun kalamhil basar, dan tidaklah urusan kami melainkan berlakunya ia wahidah, sekali sahaja. Maka berlakulah perkara itu seperti kalamhil basar, seperti sekelip mata. Maknanya urusan Allah ni cepat dan mudah. Wa ma amrus sa'ati illa kalamhil basari aw huwa aqrab.
Dan tidaklah urusan kiamat itu kecuali berlakunya seperti sekelip mata ataupun lebih pendek lagi jangkaan masanya, lebih cepat lagi. Ma khalqukum wala ba'thukum illa ka nafsin wahidah. Tidaklah penciptaan kamu itu dan juga kebangkitan kamu melainkan seperti nafsin wahidah, seperti seorang manusia. Walaupun manusia ni ramai, manusia ramai ini Allah Ta'ala ciptakan, baginya adalah mudah seperti dia menciptakan seorang manusia. Allah Ta'ala membangkitkan manusia ramai di hari kiamat nanti, walaupun manusia yang bangkit itu ramai, tetapi di sisi Allah Ta'ala sangat mudah seperti nafsin wahidah, seperti seorang saja. Ini menggambarkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keagungannya, kehebatan kuasanya yang tidak ada tolak bandingnya. Tidak ada perkara yang sukar dan susah bagi Allah. Apabila ia menghendaki sesuatu dengan iradahnya, dengan kehendaknya, maka dia berkata. Berkata di sini mengisbatkan sifat kalam bagi Allah. Sifat kalam bagi Allah, sifat berkata-kata. Bagaimana Allah Ta'ala berkata-kata? Maka kita mengatakan sebagaimana yang telah kita pelajari, berkata-katanya Allah tidak sama dengan berkata-kata makhluk, tetapi Allah Ta'ala bersifat berkata-kata. Al-Quran adalah kalamullah. Allah Ta'ala berkata-kata dengan Nabi Musa secara terus. Wa kallamallahu Musa taklima. Itu sifatul kalam, bahawa dia mengatakan dalam ayat surah Yasin, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Bahawasanya urusan Allah apabila dia menghendaki untuk melakukan sesuatu, bahawa dia berkata kepada perkara itu kun, jadi, fayakun, maka jadilah. Innama qauluna li syai'in, ataupun dalam surah An-Nahl datang dalam bentuk menyatakan kami, apabila kami menghendaki untuk melakukan sesuatu, maka an naqula lahu, kami berkata kepadanya, kepada perkara yang dikehendaki itu, kun fayakun, jadi maka jadilah dia. Jadilah ia dengan kehendak Allah yang Allah Ta'ala kehendaki. Dan tidak ada sesiapa yang boleh menolak kehendak Allah, kerana kehendak Allah Ta'ala adalah suatu kehendak yang bersifat apa dia? Bersifat mutlak. Tidak ada sesiapa yang boleh campur tangan. Dia bersifat fa'alul lima yurid, sangat melakukan apa yang dia kehendaki. Allah Ta'ala berkehendak untuk melakukan apa yang dia kehendaki, itu adalah iradahnya, kehendaknya. Lalu dia boleh melakukan apa yang dia kehendaki, dan setiap yang dia lakukan ada hikmah yang kita tidak tahu. Wallazina hajaru fillah. Ini kita masuk kepada tajuk yang lain. Selesai dah tajuk berhubung dengan balasan dan kesudahan bagi orang-orang yang engkar di akhirat. Kemudian urusan yang berlaku di dunia, di akhirat, bagi Allah Ta'ala itu adalah sesuatu yang ahwan, sangat mudah dan sangat senang. Dan orang-orang yang berhijrah kerana Allah, setelah mereka itu dizalimi, orang-orang yang berhijrah merujuk kepada kisah asalnya kepada muhajirin, sahabat yang berhijrah bersama dengan Nabi SAW dari Mekah ke Madinah. Setelah mana mereka itu dizalimi, setelah mereka diazab, mereka disiksa, mereka dianiaya, min ba'di ma zulimu udzibu. Di antara mereka itu seperti Suhaib, seperti Khabbab, Bilal, Ammar, Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, Khabbab Al-Arat, Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir. Ada pandangan ulama tafsir yang menyebut ianya bukan terhad kepada 4 orang sahabat ini sahaja, bahkan umum kepada semua sahabat-sahabat yang lain. Mereka telah bersusah payah mempertahankan akidah mereka dan Islam semasa peringkat di Mekah, sehinggalah mereka berhijrah. Sama ada hijrah pertama ke Habsyah, dan ada yang kemudian berhijrah ke Madinah. Maka orang yang telah melalui fasa hijrah ini, mereka telah melakukan satu tadhiyah, pengorbanan yang besar. Maka Allah Ta'ala janjikan bahawa kami akan tempatkan mereka
di dunia dalam keadaan hidup yang baik. Ayat ini menghadkan, membataskan suatu keadaan bagi balasan orang-orang yang berhijrah fi sabilillah, pada jalan Allah, kerana ibtigha amardatih, mencari keredaannya. Orang-orang yang telah faraqud dar wal ikhwan, sanggup berpisah dengan tanah air dan saudara mara, kerana rajaan, mengharapkan akan thawab, pahala di sisi Allah. Mereka sanggup meninggalkan kampung halaman, rumah tangga, meninggalkan amwalahum wa auladahum, harta benda, anak-anak, kerana berhijrah fi sabilillah. Kita kena faham bahawasanya para sahabat berhijrah bukanlah semasa mereka berhijrah mereka bawa semua harta-harta yang telah menjadi milik mereka. Mereka berhijrah dalam keadaan, kita kata, sehelai sepinggang, bawa gitu. Maka harta ditinggalkan. Ini suatu perkara yang berat. Nak berpisah dengan kampung halaman, dengan tanah air, harta di situlah, kemudian kena tinggalkan. Maka ia satu perkara yang besar. Berpisah dengan orang yang kita cintai pun satu perkara yang berat. Apatah lagi tinggalkan semua sekali harta mereka, padahal sebelum itu mereka telah dizalimi, mereka telah disakiti daripada pihak musuh. Tetapi Allah Ta'ala menjanjikan mereka akan mendapat hasanah. Apa hasanah di sini? Ada banyak pendapat dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran oleh Al-Imam Al-Qurtubi. Dia menyebut ada 6 pendapat, tapi bukan pendapat dia. Dia menukilkan pendapat sebahagian daripada ulama-ulama as-salaf dari kalangan tabi'in. Seperti pandangan yang pertama, Ibnu Abbas mengatakan al-hasanah ialah al-manzilah at-tayyibah, mendapat kedudukan yang baik, wal maskan al-mardi, mendapat tempat kediaman yang diredai, yang disukai, mendapat tempat tinggal yang lebih aslah, yang lebih baik, dan tempat itu adalah Madinah. Sebab itu Madinah juga dinamakan Taibah. Taibah merujuk kepada Taibah yang baik. Kemudian berkata Mujahid, hasanah di sini maksudnya ar-rizqut thayyib, rezeki yang baik, mendapat rezeki yang baik. Dan ada beberapa pendapat yang lain, rasa memadai kita hanya menyebut 2 sahaja. Mendapat kedudukan yang baik, mendapat rezeki yang baik, mana kehidupan yang lebih hasanah, yang lebih baik. Perkataan hasanah telah kita bincangkan sebelum, ia datang dengan maksud yang banyak. Boleh jadi hasanah dengan maksud ilmu, boleh jadi dengan maksud amalan yang soleh, boleh jadi dengan maksud harta pun boleh juga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dalam doa yang dikaitkan dengan ibadat haji, Rabbana atina fid dunya hasanah, wahai Tuhan berikan kepada kami di dunia kebaikan. Kebaikan boleh jadi harta, boleh jadi apa sahaja yang mendatangkan kebaikan. Ibnu Abbas mentafsirkan hasanah dalam konteks ayat ini, iaitu mendapat al-iman wal amal salih, iman, amalan salih, mendapat ilmu. Orang yang mendapat kebaikan di dunia sekaligus dia akan mendapat kebaikan di akhirat. Apa yang kita nak daripada kebaikan? Kebaikan dia apa sahaja yang boleh memberikan kebaikan untuk di dunia dan di akhirat. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita kebaikan dalam doa, ya. Kalau seseorang itu berdepan dengan apa yang dianggap adanya kecelakaan, kesialan, biasa orang Arab jahiliah, dia mudah menganggap sesuatu itu menimbulkan kesialan atas faktor makhluk-makhluk tertentu. Maka hendaklah kita meminta kepada Allah, Allahumma la ya'ti bil hasanat illa, ya Allah, tidaklah yang mendatangkan kebaikan itu kecuali illa anta, kecuali engkau sahaja. Wala yadfa', dan tidaklah yang dapat menghalang as-sayyi'at, apa sahaja keburukan, kejahatan, kecuali engkau juga. Sama ada yang baik, yang buruk, Allah Ta'ala yang berikan dan Allah Ta'ala yang sekat. Kalau Allah Ta'ala sekat kebaikan, rugilah kita. Dan kalau Allah Ta'ala berikan kebaikan, untunglah kita. Kalau Allah Ta'ala membiarkan kita mendapat as-sayyi'at, maka susahlah kita. Dan sekiranya Allah Ta'ala menahan keburukan itu, maka selamatlah kita.
Al-hasanah, as-sayyi'ah, semuanya adalah ketentuan daripada Allah. In taku hasanatan yudha'ifha, sekiranya ada kebaikan maka dilipat gandakan untuk kamu. Ma asabaka min hasanatin faminallah, apa sahaja yang menimpa kamu daripada kebaikan maka asalnya daripada Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik, dan apa yang menimpa kamu daripada keburukan puncanya daripada kamu. Sebenarnya antara hasanah dengan sayyi'ah semuanya terdatang daripada Allah, tetapi yang sayyi'ah tidak dinisbahkan secara bersendirian, melainkan dinisbahkan secara bersama dengan hasanah. Disebut kerana mimbabil adab, menjaga persoalan peradaban, adab kita dengan Allah. Adapun seseorang mendapat sayyi'ah adalah sebab kerana atas sesuatu yang dia lakukan sehingga perkara itu mendapat sayyi'ah. Musibah tidak semestinya sayyi'ah. Kalau seseorang ditimpa dengan sakit, adakah sakit itu suatu sayyi'ah? Tidak semestinya. Boleh jadi kesakitan itu adalah suatu hasanah yang menyebabkan dihapuskan dosanya. Nabi SAW apabila menziarahi orang yang sakit, di antara doa yang dibaca oleh baginda, dia mengatakan la ba'sa tahur, tidak mengapa dengan sakit ini sebab ia menjadi tahur, penyuci bagi dosa. Mungkin disebab pada orang sakit, dia kata sakit ini suatu sayyi'ah, suatu keburukan sebab menyebabkan hidupnya tidak selesa, dia sakit. Tetapi rupanya sakit itu menjadi penyebab kepada Allah Ta'ala memberikan kepada si hamba itu pahala ataupun dihapuskan saki-baki dosa yang masih ada. Kita hidup di dunia untuk diuji. Adakala kita diuji dengan kebaikan, adakala kita diuji dengan keburukan. Sama ada dengan hasanah ataupun dengan al-khair, kebaikan, ataupun dengan sayyi'ah ataupun dengan bisyar. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang hidup akan merasai kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai suatu fitnah, sebagai suatu cubaan, sebagai suatu ujian. Asyar mewakili sayyi'ah, al-khair mewakili hasanah. Kita hanya meminta hasanah, tetapi kalau Allah Ta'ala menghendaki berlakunya sayyi'ah, itu bukan kemampuan kita untuk menolaknya. Tetapi kita hanya boleh berusaha mungkin dari sudut doa supaya Allahumma inna nas'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu lana khaira. Ada doa itu dalam hadis Nabi. Allahumma, ya Allah, sesungguhnya kami mohon kepada kamu agar engkau menjadikan setiap qada, ketentuan, takdirmu itu adalah bersifat baik bagi kami. Anta ja'ala kulla qada'in qadaitahu lana khaira, agar engkau menjadikan setiap qada, ketentuan itu bagi kami adalah bersifat baik. Mungkin di sisi kita nampak tak baik, tapi sebenarnya di sisi Allah Ta'ala baik. Kalau seseorang diuji dengan kematian anaknya yang masih kecil, anak dia kecil lagi, siapa yang tidak kasih kepada anak? Tapi rupanya di sebalik kematian itu ada khair, ada kebaikan yang tidak diketahui. Maka hendaklah seseorang sentiasa menaruh husnudzan billah, sangka baik dengan Allah, bahawa perkara yang tidak baik berlaku padanya masih dikira baik, masih dikira baik. Wala ajrul akhirati akbar, dan ganjaran pahala di akhirat itu lebih besar. Kalau mereka mendapat hasanah di dunia, itu yang di dunia ni mungkin ialah setakat dunia sahajalah, ataupun tidak kekal. Namun yang lebih besar adalah ajrul akhirah, balasan ganjaran pahala di akhirat itu yang lebih besar. Ganjaran pahala lebih besar. Perbandingan dunia dengan akhirat suatu perbandingan yang sukar untuk dibuat. Sebab di akhirat nanti dia tidak ada, macam mana kita nak buat perbandingan, dia tidak ada yang, dia mesti yang bersifat paling. Kalau disebut nikmat yang paling hebat, tidak terkata nikmatnya. Kalau disebut azabnya sangat
Apabila Allah Ta'ala menceritakan tentang balasan hukuman kepada ashabul jannah, tuan punya kebun, dalam surah Al-Qalam, yang mereka tidak berkata insya-Allah ketika bersumpah pada waktu malam untuk memetik hasil kebun di kebun mereka keesokan harinya. Boleh baca dalam surah Al-Qalam, inna balawnahum kama balawna ashabal jannah id aqsamu la yasrimunnaha musbihin. Disebabkan mereka tidak menyebut insya-Allah dan mereka bersifat bakhil, tidak mahu memberikan sebahagian hasil kebun fakir miskin, maka pada waktu malam itu fatafa 'alaiha ta'ifun min rabbika wa hum naimun, maka menimpalah ke atas kebun mereka suatu bencana daripada langit ketika mereka sedang tidur. Bencana itu adalah turunnya api yang membakar kebun mereka. Di akhir kisah itu Allah Ta'ala menyatakan kadzalikal azab wala azabul akhirati akbar. Itu hanyalah azab untuk di dunia. Adapun azab siksa di akhirat akbar, lebih besar. Lebih besar, yang sukar untuk dibuat perbandingan dari segi ukuran besar. Begitu juga ganjaran pahala ataupun ganjaran nikmat di akhirat berbanding dengan nikmat dunia ni yang terlalu sedikit jika dibandingkan dengan akhirat. Orang beriman dijanjikan mendapat hasanah di dunia, lanubawwi annahum fid dunya hasanah, khususnya bagi orang yang berhijrah. Tapi itu di dunia. Di akhirat wala ajrul akhirati akbar, pahala ganjaran di akhirat lebih besar. Dan lawan kepada ganjaran pahala, balasan azab pula, wala azabul akhirati akbar law kanu ya'lamun, dan azab di akhirat lebih besar bagi orang yang mendapat azab itulah berbanding dengan azab di dunia, kerana mereka mengetahuinya. Di ayat ini memberi suatu petunjuk kepada kita, apa-apa sahaja yang kita cari di dunia, apa-apa sahaja kenikmatan yang kita dapat di dunia, maka jika dibandingkan dengan akhirat tidak ada tolak banding. Begitu juga dengan kesusahan. Kalau seseorang merasa susah di dunia, susah sama ada dia miskin, dia pernah sakit, ketahuilah miskinnya dia, sakitnya itu hanyalah terlalu kecil jika dibandingkan dengan sakit dan susah di akhirat. Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW membuat perbandingan, akan dibawa datang seorang ahli dunia yang disebut an'amu ahli dunia min ahli nar, seorang penghuni ataupun penduduk dunia yang paling mewah, paling senang hidupnya, tetapi dia ni ahli neraka. Lalu dimasukkan ia dalam neraka dengan yusbau, dicelup. Celup maknanya dimasukkan sekejap, seketika. Kemudian ditanya kepada ahli neraka yang dahulu di dunia dia hidup senang, hal marrabika min na'im, adakah pernah kamu lalui kenikmatan di dunia? Hal ra'aita min khairin, adakah pernah kamu melihat apa-apa kebaikan? Katanya, seolah-olah aku tidak pernah merasa kesenangan, ataupun seolah-olah aku tidak pernah melihat apa-apa kebaikan, walaupun selama ini mungkin berpuluh tahun dia hidup dalam keadaan mewah dan senang. Tetapi apabila diazab, sekejap sahaja diazab yang sangat menyakitkan, maka terlupa segala nikmat di dunia. Kemudian dibawa dibawa datang seorang penghuni dunia yang dia ni orang yang paling susah di dunia, tetapi dia ni ahli syurga. Semasa di dunia dia orang yang paling susah, paling miskin lah. Kalau di segi harta paling miskin, paling fakir, tetapi dia ahli syurga. Lalu diletakkan seketika dalam syurga untuk disoal, ditanya dia. Apabila dia merasa sekejap sahaja nikmat dunia, apabila dia merasa sekejap sahaja nikmat dalam syurga, lalu ditanya, adakah kamu pernah merasai hal marrabika min bu'sin, merasai apa-apa kesusahan semasa di dunia? Katanya, seolah-olah aku tidak pernah merasai kesusahan yang selama ini pernah aku lalui. Kalau kita buat perbandingan, kita kata dengan sebab hujan sehari, selama ni kemarau berbulan-bulan, hujan sehari yang lebat itu menyebabkan kita tak terasa lagi bahawa sebelum ni kita pernah mengalami kemarau. Betapa nikmatnya hujannya sehari, dan betapa hebatnya nikmat dalam syurga.
Sehingga orang yang pernah merasa susah di dunia tenggelam, hilang begitu sahaja. Dia punya kesusahan yang pernah dilalui. Itu untuk diceritakan bahawasanya gambaran akhirat ini satu gambaran yang sangat hebat dan paling, sama ada di sudut nikmat atau di sudut adab. Maka begitu juga di sudut pahala, wala ajrul akhirati akbar, pahala di akhirat itu lebih besar. Sebab tu kita bekerja untuk agama, kita bekerja pada jalan Allah kerana Allah Ta'ala, kerana kita mengharapkan apa yang ada di sisi Allah, bukan apa yang ada di dunia. Apa yang ada di sisi Allah maksudnya apa yang ada di akhirat. Wa ma utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya wa zinatuha. Apa sahaja yang diberikan untuk kamu daripada nikmat dunia, ia hanyalah kesenangan dunia dan zinah, perhiasan. Wa ma 'indallahi khairun wa abqa. Padahal apa yang ada di sisi Allah, yakni balasan di akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Afala ta'qilun, adakah kamu tidak memikirkannya? Jadi kita lebih mengharapkan kepada balasan dunia atau balasan akhirat. Maka sudah tentu orang yang bijak lebih kepada mengharapkan balasan di akhirat. Walaupun mungkin dia tidak diberi nikmat yang banyak semasa di dunia, asalkan dia akan mendapat nikmat yang banyak di akhirat. Kerana dunia hanya bersifat sementara. Dia reda, bukan bermaksud kita meninggalkan terus dunia, kita boleh mengambilnya, tetapi kita tidak kecewa sekiranya kita mendapat sekadar yang begitu sahaja, tidak sama seperti orang lain yang mendapat lebih banyak. Konsepnya supaya apabila kita mendapat sesuatu nikmat, lihatlah kepada orang lain yang lebih rendah kedudukannya daripada kita. Tetapi dari sudut amalan akhirat, lihatlah kepada orang yang lebih hebat, yang lebih terkehadapan, orang yang lebih tinggi kedudukannya, supaya kita lebih bersemangat dan lebih bermotivasi untuk melakukan khairat ataupun untuk melakukan al-hasanat, kebaikan-kebaikan dan amalan yang soleh. Mereka itu ialah alladzina sabaru, orang-orang yang sabar. Kalau mereka tidak sabar, mustahil mereka boleh melakukan proses hijrah yang sangat sukar. Sebab ini melibatkan persoalan apa dia? Persoalan jiwa. Jiwa manusia ni nak lawan sesuatu yang tidak disukai bukan mudah, payah. Bukannya satu perkara yang mudah, memang payah, sukar. Kalau kita sudah selesa dengan satu tempat, satu perkara, maka kita rasa susah untuk berpisah, untuk berenggang dengannya. Mungkin kalau sesetengah guru yang bertugas di sebuah sekolah, setelah hampir mungkin berbelas tahun, berpuluh tahun, tiba-tiba terpaksa dipindahkan, dia terasa sukar, payah, sebab dia sudah serasi dengan tempat itu. Bagaimana dengan para sahabat yang disitulah tanah airnya, disitulah hartanya, tetapi atas kehendak yang Allah Ta'ala perintahkan kepada mereka supaya berhijrah, maka akhirnya mereka berhijrah, patuh dan akur kepada perintah Allah. Lalu mereka diberi pahala yang besar, pahala yang sangat besar. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru fi sabilillah, apa dia, yarjuna rahmatallah. Sesungguhnya orang yang beriman, orang yang berhijrah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah. Dan beberapa ayat-ayat lain yang menyebut tentang kelebihan orang-orang yang berhijrah. Mereka ini orang yang sabar. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka ini bertawakal, berserah kepada Allah. Sabar, tawakal. Alladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun. Ayat yang hampir sama, tuan-tuan boleh rujuk dalam surah Al-Ankabut. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً
waladarul akhiratu khairun wala ni'ma darul muttaqin alladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun. Itu dalam surah Al-Ankabut. Ada juga terdapat ayat yang sama, wal alladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim. Apabila Allah Ta'ala menyatakan alladzina sabaru, orang-orang yang sabar dan yang bertawakal, yang sebelum itu didahului dengan janji mereka akan mendapat kedudukan yang hasanah, yang baik di dunia. Maksudnya kedudukan yang baik di dunia hanya diperolehi oleh orang-orang yang memiliki sifat sabar dan tawakal. Termasuklah dalam kalangan yang sabar dan tawakal orang yang berhijrah. Orang yang berhijrah ni salah satu ciri orang yang memiliki sifat sabar dan tawakal. Cuba kita bayangkan, sebab terpaksa meninggalkan Mekah, pekerjaan asal di Mekah. Bila tinggalkan Mekah, seperti hilang pekerjaan. Pada dia memikir, pas ni nak kerja ke apa, nak cari makan ke apa, nak buat ke apa dia. Maka teragak-agak dalam keadaan nak pergi kedai, lepas tu kalau pergi sana tak ada orang tolong, mati. Orang yang kuat tawakal, mereka hanya berserah kepada Allah, yakin sungguh-sungguh dengan janji Allah. Kalau sampai di sana nanti, adalah orang yang akan tolong dan orang yang akan bantu. Orang yang sabar dan sentiasa bertawakal. Tawakal dia menduduki suatu kedudukan yang sangat tinggi dalam akidah Islam. Sangat tinggi. Sangat tinggi. Sehingga sampai kepada tahap, pernah kita baca dalam hadis Sahih Muslim, apabila Nabi menceritakan kepada sahabat ada 70,000 orang di kalangan umatnya yang akan yadkhulunal jannah bighairi hisabin wala azab. 70,000 yang akan masuk syurga tanpa hisab dan azab. Maka ada di antara sahabat yang tertanya-tanya, dia kata boleh jadi mereka itu alladzina wulidu fil Islam, orang-orang yang dilahirkan terus dalam keadaan Islam, tidak pernah melalui zaman jahiliyah. Atau ada yang mengatakan boleh jadi mereka itu alladzina sahibu Rasulullah, boleh jadi yang pernah bersahabat dengan Rasulullah. Sebab selepas Nabi beritahu begitu, dia masuk ke rumahnya, dia keluar balik daripada rumah ke masjid. Kenapakah kamu masih berada di sini? Apa yang kamu masih bincangkan? Kami berbincang siapakah yang engkau maksudkan ya Rasulullah tentang 70,000 orang di kalangan umatmu yang masuk syurga terus tanpa hisab dan azab. Lalu Nabi SAW memberi jawapan, humul ladzina la yarkuna wa la yastarkuna wa la yatatayyaruna wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka ni orang yang tidak buat jampi mentera, yang tidak diminta untuk dijampi, yang tidak menganggap adanya tatayyur, kesialan, kecelakaan dengan sebab makhluk yang tertentu, kerana mereka sentiasa bertawakal kepada Allah. Tawakal, kedudukan yang sangat tinggi. Kita pernah baca dalam tafsiran surah Yunus, ketika Nabi Musa AS bersama dengan Bani Israel berdepan dengan tekanan daripada Raja Fir'aun dan tentera-tenteranya. Lalu Nabi Musa berkata, wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billah fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Faqalu ala Allahi tawakkalna rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumil zalimin wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Boleh rujuk dalam surah Yunus di bahagian akhir, 2-3 muka surat terakhir. Nabi Musa berkata, wahai kaumku, sekiranya kamu beriman kepada Allah, maka hendaklah kamu bertawakal kepada Allah. In kuntum amantum billah fa alaihi tawakkalu. Kalau kamu benar-benar beriman kepada Allah, maka bertawakallah kepadanya, kepada Allah. In kuntum muslimin. Dua kali disebut in kuntum. Pertama in kuntum amantum, yang kedua in kuntum muslimin. Sekiranya kamu benar-benar beriman dan kamu benar-benar orang yang muslim, orang Islam, apa sahaja keadaan kamu, mukmin dan muslim, maka kamu mesti bertawakal. Lalu kata Bani Israel, ala Allahi tawakkalna rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumil zalimin. Kami bertawakal kepada Tuhan kami berserah kepadanya, wahai Tuhan, jangan Engkau jadikan kami sebagai fitnah terhadap kaum yang zalim, dan selamatkanlah kami dengan rahmat-Mu daripada kejahatan orang-orang yang kafir.
Itu tawakal. Pastikan kita hidup walaupun kita rasa takut, rasa bimbang, tawakal kita kepada Allah tidak akan kurang sedikit pun. Tawakal kita kepada Allah tidak ada kurang sedikit pun. Kita keluar daripada rumah, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Allahumma laka aslamna wa bika amanna wa bika khasamna wa 'alaika tawakkalna. Salah satunya kita menyatakan bahawa kita bertawakal, berserah kepada Allah. Ini satu kedudukan yang sangat besar. Salah satu sifat orang beriman yang sempurna iman. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Bahwasanya orang-orang beriman ialah orang yang apabila disebut nama Allah maka terasa gemetarlah hati mereka. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah maka bertambahlah iman mereka dan kepada Tuhan mereka lah mereka bertawakal, berserah. Siapakah mereka itu? Mereka itu ialah ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah orang beriman dengan iman yang sebenarnya. Salah satu sifat untuk melayakkan seseorang itu beriman dengan iman sebenarnya perlu memiliki sifat tawakal. Sifat tawakal kepada Allah yang sangat tinggi. Seorang wanita yang berkulit hitam di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, imra'atun sauda, yang datang bertemu Nabi, katanya dia ada penyakit sawan, penyakit as-sira', penyakit surah, ini penyakit mudah orang kata tak kabadi, tak sedari. Dan lalu dikatakan kepadanya, lalu dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, berdoalah supaya Allah Taala sembuhkan penyakitku ini. Lalu Nabi kata, kalau in syi'ti da'autu laki, kalau engkau kehendaki aku boleh berdoa untuk bantu kamu. Tapi kalau engkau memilih wa in syi'ti, sekiranya kamu memilih untuk sabar. Sabar dengan maksud kamu bertawakal kepada Allah, maka dia mengatakan dia sanggup memilih untuk bertawakal. Tapi mintalah supaya ketika aku sakit agar tidak berlaku keadaan di mana terdedah auratku. Ada orang yang sanggup memilih begitu kerana tingginya tawakal kepada Allah. Sebab itu dalam bab tawakal kepada Allah terbukti Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dicampakkan ke dalam api yang besar dan datangnya malaikat menawarkan pertolongan, ada apa-apa yang boleh aku bantu kepada kamu ya Ibrahim? Tak perlu. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Katanya hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi kami, dan dialah sebaik-baik pelindung, sebaik-baik penolong. Wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.